Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pelajar-pelajar tahun 4 SKMP. Cikgu adalah Cikgu Hairul yang akan mengajarkan kamu tajuk pendidikan kesihatan tahun 4. Okey, jadi pada petang ini kita akan memulakan pembelajaran kita dengan tajuk pertama iaitu gerak gimnas. Apakah gerak gimnas ini? Baik, gerak gimnas adalah beberapa pergerakan yang memerlukan kelenturan badan dan juga keseimbangan. Okey, adakah kamu berminat dengan gimnas? Okey, jika kamu berminat, kamu boleh bermula daripada sekarang kerana sekarang apabila kamu masih kecil, kamu boleh melakukan kelenturan badan dengan lebih mudah dan berlatih keseimbangan badan, kerana apa yang penting dalam gimnastik ini adalah keseimbangan badan dan kelenturan badan. Okey. Baik, seperti kawan kamu ini, dia sangat berminat dengan gimnas kerana dia ingin menjadi seorang ahli gimnas dan mengharumkan nama negara. Baik. Pergerakan asas yang pertama yang kita namakan toe tap walk. Okey. Toe tap walk ini adalah pergerakan asas yang dilakukan secara memegang kedua-dua ibu jari kaki dan membungkuk. Okey. Dan faktor yang mempengaruhi seperti yang kita tengok di sebelah kiri ini, faktor yang mempengaruhi imbangan tubuh badan kita ialah luas tapak sokongan, okey, bilangan tapak sokongan dan juga kedudukan pusat graviti. Alright. Baik, untuk toe tap walk ini, keseimbangan badan kamu kita lakukan dengan tiga faktor yang dinyatakan tadi. Luas tapak tu kamu kena buka kaki kamu supaya luas tu lebih besar. Yang kedua, bilangan tapak dengan tapak, kalau kita gunakan dua tapak kaki lebih stabil berbanding dengan satu kaki saja. Dan kedudukan pusat graviti tu, pastikan pusat graviti kita, pusat kita tu tidak lari daripada keseimbangan, tidak pergi ke kiri atau ke kanan, supaya kita lebih stabil. Okey. Untuk melihat aktiviti toe tap walk ini dengan lebih jelas, kamu boleh imbas QR code yang ada di sini. Okey. Kamu imbas QR code tu, kemudian kamu boleh tengok video macam mana pergerakan ini dilakukan. Baik, seterusnya kita tengok pergerakan lipan. Pergerakan lipan ni dilakukan dengan meletakkan kaki kita di atas bahu kawan di belakang, dan orang yang paling depan akan menggerakkan tangannya dan orang belakang akan ikut, dan orang yang belakang sekali yang akan menggerakkan kaki. Okey. Sama juga macam tadi, kita perlu jaga tiga tadi untuk menjaga kestabilan, iaitu luas tapak, bilangan tapak permukaan dan juga pusat graviti kita. Okey. Apakah yang berlaku jika luas permukaan tapak sokongan dikecilkan? Jadi kita mudah terbalik. Kita tengok apa cikgu dia cakap. Kamu boleh mengekalkan keseimbangan tubuh badan dengan cara meluaskan tapak sokongan dan mengekalkan kedudukan pusat graviti. Okey. Pusat graviti itu pastikan tidak lari ke kiri atau ke kanan, kena berada di tengah-tengah supaya semua orang boleh menjadi lebih stabil. Okey, untuk aktiviti ini juga kamu boleh imbas QR code ni untuk lihat video macam mana pergerakan lipan dilakukan oleh kawan-kawan kamu. Okey. Okey, baik, kita tengok pergerakan yang ketiga. Apakah aktiviti seterusnya? Okey, aras kestabilan. Fahmi dan rakan-rakannya sedang melakukan aktiviti imbangan. Mereka melakukan aktiviti imbangan satu tapak sokongan dan tiga tapak sokongan. Okey, satu tapak sokongan dan tiga tapak sokongan. Jadi mari kita lihat mari kita lakukan aksi seperti mereka. Bagaimana mereka dapat mengekalkan imbangan. Okey. Okey, cikgu ni mengarahkan murid yang berbaju kuning melakukan satu tapak sokongan dan murid yang berbaju hijau ni melakukan tiga tapak sokongan. Okey, tengok yang baju kuning ni semua satu tapak saja, satu. Murid yang berbaju hijau tiga, satu, dua, tiga. Dua kaki, satu tangan. Okey, yang ni pun sama. Dua kaki, satu kaki. Yang ni tiga kaki. Yang ni okey, dua tangan, satu kaki. Dan yang ni dua tangan, satu kaki. Pusat graviti. Okey. Okey, jadi yang ni luas tapak dia lebih besar. Yang ni luas tapak dia lebih kecil. Dan yang ni pusat graviti dia lebih rendah. Lebih rendah kan? Pusat graviti dia lebih rendah. Yang ni pusat graviti dia tinggi. Jadi dia kurang stabil. Okey.
Okey. Apakah yang mungkin berlaku jika kedudukan pusat graviti tidak berada di tengah-tengah tapak sokongan? Okey, kamu semua tahu jika dia tidak berada di tengah-tengah tapak sokongan, kita akan kurang stabil dan lebih mudah terbalik atau terjatuh. Okey, baik. Sesungguhnya dunia terbalik. Ini dunia terbalik ni kita akan melakukan pembalikan kepala di bawah dan kaki di atas. Susan melakukan imbangan songsang dengan sokongan pada kepala dan tangan. Kekuatan otot tangan, otot teras serta otot tengkuk memainkan peranan penting dalam mengekalkan keseimbangan lakuan. Okey, tengok yang pertama, badan lebih stabil apabila pusat graviti rendah dan tapak sokongan luas. Okey, yang ni masih lagi stabil. Okey. Yang kedua, okey, dia mengangkat kaki dia, meluruskan kaki, pusat graviti menjadi lebih tinggi. Okey, yang ketiga, dia diimbangkan oleh guru dia di sini, kaki direndahkan, dan keempat, kaki mula diangkat. Okey, dan yang akhir sekali yang kelima, okey, otot teras ni mesti dikuatkan supaya kita lebih stabil. Okey, yang ni yang penting Jadi pastikan kedudukan tangan sebagai tapak sokongan seimbang antara kiri dan kanan. Okey, kiri dan kanan tu kena seimbang supaya pusat graviti itu berada di tengah-tengah. Saya boleh menggunakan tilam bertanda supaya mudah menentukan kedudukan tapak sokongan. Okey, ini bantuan yang boleh digunakan untuk membantu mengekalkan sokongan keseimbangan. Baik, bagi mengelakkan risiko kecederaan, kamu perlu fokus dan minta bantuan rakan atau guru sebagai penyokong. Alright. Baik, tengok di sini, mengapakah imbangan dapat dilakukan dengan mudah semasa kedudukan badan masih pada aras rendah berbanding setelah kaki dilejangkan ke atas. Okey, sebab pusat graviti kita ni apabila kita masih lagi rendah, pusat graviti ni berada dekat dengan lantai. Apabila kita melejangkan kaki, jadi pusat graviti ni semakin tinggi, jadi kestabilan itu akan semakin berkurang. Jadi semasa inilah kita perlu mengekalkan keseimbangan badan dengan lebih lagi. Okey, baik, tengok aktiviti yang seterusnya, tinggi ke rendah. Baik, rendah. Contoh, Kok Meng sedang melakukan aktiviti hambur tangan dari aras tinggi dan mendarat di aras rendah. Okey, ini lakuan hambur tangan memerlukan kekuatan otot tangan dan otot teras. Koordinasi antara kekuatan otot tangan dan otot teras mempengaruhi kestabilan. Okey, tengok dalam aktiviti ini, yang pertama, letakkan kedua-dua tapak tangan di atas peti tombol. Okey, tapak tangan diletakkan di sini. Kemudian yang kedua, lonjak dan lejangkan kedua belah kaki sehingga lakuan dirian tangan tegak. Okey. Yang kedua ni tangan tegak macam inilah, dan disokong oleh guru di sini. Tiga, luruskan kaki dan mendarat. Okey, kaki ni diluruskan sebelum mendarat. Kaki mesti lurus sebelum mendarat. Okey, dan kemudian dia mendarat. Kamu boleh menggunakan papan anjal atau trampolin untuk melonjakkan kaki. Yang ni trampolin. Okey. Yang digunakan untuk membantu dia melonjakkan kaki. Okey, bagaimanakah kawalan pernafasan sewaktu melakukan aktiviti hambur tangan? Okey, pernafasan juga sangat penting semasa aktiviti ini supaya kita dapat mengekalkan keseimbangan badan kita. Okey, baik. Sebelum kamu melakukan aktiviti ini, pastikan kamu menarik nafas dahulu. Alright. Okey, baik. Eye on Malaysia. Yang ni berpusing. Kita memusingkan badan 360 darjah seperti Ramu dan Zeti yang menghadiri latihan gimnastik di Kompleks Sukan Bukit Jalil. Mereka dilatih cara melakukan putaran roda. Koordinasi antara pergerakan tangan dengan kaki perlu serentak semasa melakukan putaran roda. Okey. Informasi, momentum ialah jumlah pergerakan yang ada pada jasad yang bergerak. Jasad akan terus bergerak bergantung pada perubahan berat dan hal laju jasad itu. Okey. Baik, dia bergantung pada perubahan berat kita dan juga hal laju. Okey. Jadi semasa bergerak pastikan hal laju itu diselaraskan. Okey, jangan tiba-tiba slow. Kalau kita tiba-tiba slow, kita akan mudah terbalik. Okey. Untuk pergerakan ini dia disokong oleh seorang guru semasa mula membuat putaran dan menggunakan kekuatan tangan untuk memusingkan kaki dan seterusnya mendarat. Okey.
Baik, kita sambung lagi ION Malaysia ni. Okey, pusat graviti, pastikan pusat graviti kamu berada di tengah-tengah. Okey, jangan biar dia lari ke kiri atau ke kanan semasa melakukan aktiviti ION Malaysia ni. Okey, baik. Letakkan tangan di lantai sebagai sokongan untuk lakukan dirian tangan dan mendarat. Okey. Pusat graviti adalah titik keseimbangan suatu objek. Okey, kita akan menjadi kurang stabil apabila suatu objek itu berubah bentuk atau bergerak. Aktiviti ini agak sukar tapi saya seronok melakukannya. Badan saya terus bergerak kerana ada momentum. Momentum tu kita memastikan kelajuan kita adalah selaras. Jangan perlahankan pergerakan kita semasa di tengah-tengah pergerakan. Baik. Adakah kedudukan kaki perlu sentiasa diluruskan semasa lakukan putaran roda? Perlu lurus ke? Perlu. Kalau kaki dibengkokkan, jadi keseimbangan tu akan lari dan kita akan terbalik. Okey, jadi kita pastikan juga momentum tadi diselaraskan dengan cara meluruskan kaki kita. Okey, jangan sesekali membengkokkan semasa melakukan aktiviti ini kerana kita akan kehilangan keseimbangan. Baik. Seterusnya, tengok aktiviti 1, 2, 3 guling. Okey. Aktiviti guling ini boleh dilakukan dengan dua cara. Tengok di atas ni, guling depan dan guling belakang. Okey, guling depan akan dilakukan dengan sokongan seorang guru semasa mula melakukan. Okey, bungkukkan badan, kemudian guling, mula berguling dan mendarat secara membengkokkan kaki seperti ini. Okey, kedudukan kaki perlu dirapatkan dengan badan selepas gulingan pertama untuk meneruskan gulingan kedua. Okey, gulingan belakang pula ni dilakukan secara membelakangkan. Okey, jadi kamu akan bergerak daripada depan ke belakang. Alright, saya perlu membulatkan dan mengekalkan bentuk badan supaya momentum pergerakan berterusan. Okey, momentum juga perlu dijaga dan tidak boleh diperlahankan. Okey, supaya gulingan itu akan sampai kepada penamat dia. Okey, Sekolah Kebangsaan Dang Hanum telah mengadakan sambutan Hari Sukan Negara peringkat daerah. Sapri dan rakan-rakannya telah mempersembahkan satu aksi guling depan dan guling belakang posisi straddle secara berterusan. Okey, ini adalah posisi straddle yang dilakukan. Okey, posisi straddle ni macam ni. Alright. Okey, secara membengkokkan kaki dan tangan diluruskan. Alright. Nyatakan peranan anggota tangan semasa lakukan guling depan dan guling belakang. Apakah peranan anggota tangan? Tangan itu tangan kita mestilah menyokong pergerakan kita supaya gulingan itu dapat dilakukan dengan momentum yang stabil. Okey. Tangan ni mesti kuat untuk menyokong pergerakan kita. Tengok semua lakuan ni disokong dengan kekuatan tangan. Boleh? Okey, itu dia guling 1, 2, 3 guling. Alright. Baik, yang seterusnya pada petang ini aksi sidali. Okey, yang pergerakan ini kita membutuhkan satu bar ataupun satu tiang untuk kita berpegang, bergayut. Okey, Dali seronok melakukan lakuan bergayut dan mengayun pada palang. Okey, palang dan juga belajar tentang jenis genggaman untuk bergayut dan mengayun pada palang. Okey. Okey. Jenis genggaman. Okey. Tengok beberapa jenis genggaman dalam gambar ini. Yang pertama, genggaman silang ni, genggaman campuran untuk menukar posisi ayunan. Okey. Badan boleh diayun secara berputar. Okey. Di tangan ini satu ke depan dan satu ke belakang. Yang kedua, genggaman bawah. Ini genggaman bawah. Tangan sama untuk mengayunkan kaki. Okey. Untuk ayunan ke belakang. Alright. Dan yang ketiga, genggaman atas. Baik, genggaman atas macam ni.
dilakukan untuk mengayun ke hadapan. Okey. Apakah yang akan berlaku apabila sudut ayunan ke hadapan terlalu besar jika bergayut dengan genggaman bawah? Genggaman bawah, kalau kita mempunyai sudut ayunan ke hadapan tu terlalu besar, okey, kita nak ayun ke belakang, tapi sudut ayunan ke depan terlalu besar. Jadi apabila sudut ayunan ke hadapan tu terlalu besar, lebih sukar untuk kita mengayunkan kaki ke belakang. Okey, untuk aktiviti genggaman bawah ini. Okey, fikirkan. Alright, baik. Untuk aktiviti ini kita memerlukan palang supaya kita boleh melakukan aktiviti tersebut dengan secara menggunakan 3 jenis genggaman, iaitu genggaman campuran, genggaman bawah dan genggaman atas. Ini adalah aktiviti ataupun pergerakan asas untuk gimnas, okey, untuk mencari keseimbangan badan. Baik, itu saja untuk pergerakan gimnas petang ini. Untuk aktiviti seterusnya kita akan lihat beberapa pengukuhan. Cikgu akan teruskan pengukuhan ini dalam aktiviti kuis nanti. So secara kasarnya kita tengok beberapa soalan di sini. Okey, soalan pertama, tandakan titik merah sebagai pusat graviti pada kedudukan yang betul pada gambar di bawah. Okey, pusat graviti mestilah berada di pusat kita. Di pusat kita, tandakan merah di sini. Itu adalah pusat graviti. Yang kedua, susun ansur maju lakuan imbangan songsang dengan betul. Mana nombor 1? Okey, yang ni nombor 1. Yang kedua, nombor 2. Yang ni nombor 3. Nombor 3 mana? Nombor 3 yang ini, dan yang keempat yang ini. Okey, baik. Yang ketiga, nyatakan jenis genggaman yang dilakukan untuk bergayut dan mengayun pada palang. Tadi lah. Okey, genggaman campuran, genggaman depan dan genggaman belakang. Baik. Yang seterusnya, gambar menunjukkan lakuan imbangan dengan 1, 2 dan 4 tapak sukukan. Lakuan yang manakah yang paling stabil? Nyatakan sebab pilihan kamu. Yang ni 1 tapak, 2 tapak dan 4 tapak. Yang mana paling stabil? 4 tapak yang paling stabil, kerana bilangan tapak itu lebih banyak dan akan menjadikan ia lebih stabil. Okey, itu saja untuk pembelajaran pendidikan kesihatan kita hari ini. Kita akan sambung dengan soalan kuis selepas ini. Okey, baik. Kita akan jumpa lagi dalam pembelajaran akan datang minggu depan. Okey, baik. Selamat belajar dan semoga kamu semua kekal selamat, kekal di rumah. Okay, stay safe, stay home. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.